Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Para penonton yang hormati sekalian, malam ini adalah malam yang kedua tuan-tuan dalam season yang kedua. Musim yang kedua, Yayasan Kebajikan Sabha menaja program-program seperti ini insya-Allah atas nama dakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjemput teman-teman, menjemput ilmuwan, menjemput agamawan, menjemput insan-insan profesional yang minat kepada agama, yang berjuang untuk menegakkan agama bersama dengan kita tuan-tuan. Mulai daripada bulan Mac tuan-tuan dan puan. Bulan Mac tahun dulu, tahun yang lepas tuan-tuan dan puan. Maknanya kita sudah bersiaran lebih daripada 1 tahun. Menjelang kepada 1 tahun 3 bulan kita bersiaran insya-Allah. Jadi tuan-tuan alhamdulillah 200 teman-teman ilmuwan, agamawan, profesional dan mereka yang terlibat dalam organisasi Islam, institusi Islam menyertai kita tuan-tuan dan puan. Dan sebahagian besar daripada teman-teman ini bersedia untuk meneruskan khidmat bila nanti Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang bakal mula didirikan pada bulan Ogos tahun ini juga tuan-tuan insya-Allah, jika semuanya mengizinkan, keadaan mengizinkan dan Allah mengizinkan, bulan Ogos nanti insya-Allah cerucuk-cerucuknya filingnya akan bermula, satu program, satu projek mengambil kos sebanyak 15 juta ringgit tuan-tuan dan puan. Apa gunanya? Gunanya tidak lain dan tidak bukan kita menyediakan satu khidmat yang tidak ada di dunia ini. Tidak ada di negara-negara Eropah, tidak ada di negara-negara Timur Tengah, tak ada di Asia, tidak ada di Malaysia, tidak ada di Selangor, tidak ada di mana-mana pun. Yang akan ada nanti di Bukit Ceraka, di Shah Alam tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa dia? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa program yang kita beri tuan-tuan dan puan? Namanya ialah pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Artinya tuan-tuan dan puan insya-Allah kita nak bina kompleks Anjung Husnul Khatimah 15 juta ringgit. Dan daripada dananya diperoleh daripada wakaf, daripada zakat. Orang yang memberi zakat, tuan-tuan biasanya lembaga zakat akan pulangkan semula kepada pemberi zakat dan pemberi zakat akan mengagihkan ikut kehendak mereka. Maka salah satu daripada pengagihan itu pergi kepada Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kepada kita dapatkan juga dana daripada infak, daripada berbagai-bagai sumber yang diizinkan oleh syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan berdoalah tuan-tuan. Tuan-tuan doa, saya doa agar apa yang kita nak cipta ini menjadi satu kenyataan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekarang kita musim kedua. Musim kedua tuan-tuan insya-Allah kita padatkan dengan setiap minggu. Kita tidak bersiaran hari Isnin, hari Selasa tidak bersiaran. Tapi hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, 5 hari dalam seminggu kita bersiaran. Mula 7 pagi tuan-tuan, 7 pagi namanya titisan embun pagi. Kemudian tu malam seperti ini 9.15 malam. Dipanggil tuan-tuan judul besarnya, tajuk besarnya Salam Husnul Khatimah. Malam ni tuan-tuan dan puan insya-Allah untuk mengisi season yang kedua, the second season ini, musim yang kedua ni, kita menjemput teman daripada utara tuan-tuan, teman daripada negeri Kedah. Alhamdulillah, teman saya yang pernah bersama dengan kita tuan-tuan dalam program-program ini, yang lepas-lepas alhamdulillah sambutannya sangat baik di kalangan para penonton dan mempunyai impak yang tertentu, yang agak tinggi, impak daripada kehadirannya dalam program ini tuan-tuan dan puan. Insya-Allah malam ini kita menampilkan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Sheikh Badarudin, iaitu mantan
Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Inilah anak mantan Mufti Kerajaan Negeri Kedah yang iras-irasnya, yang ilmunya, yang penghayatannya, yang caranya agaknya saling tak sumpah seperti orang yang saya kenal, tuan sahabat saya, iaitu mantan Datuk Mufti Negeri Kedah, Darul Aman. Dan tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita tampilkan kepada tuan-tuan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Syekh Badaruddin. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Datuk apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah. Wow Ustaz, inilah dia tuan-tuan. Malam ni kita nak cerita tuan-tuan, kita nak cerita daya juang dalam Islam. Daya juang. Tuan-tuan tengok apa yang ada di leher, apa yang ada tuan-tuan dan puan, kita tengok dia yang ada yang dipakai oleh yang berbahagia kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam. Tuan-tuan, inilah bendera daripada perjuangan rakyat di Palestin. Inilah sebenarnya perjuangan tuan-tuan. Dan saya terbaca tadi Ustaz sebelum datang berjumpa dengan Ustaz ini dalam program ini, memberikan takrif tentang perjuangan. Dia kata perjuangan itu dari segi Islam adalah perjuangan usaha yang diletakkan di hadapan kita bagi semua umat Islam untuk memertabatkan Islam, meletakkan Islam ke mercunya, meletakkan Islam ke martabatnya, meletakkan Islam ke puncaknya. Dan insya-Allah dengan Islam berada di puncaknya, dengan Islam berada di tempat singgahsananya, maka kita akan bernaung di bawah panji-panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah tentu akan menjamin kepada kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, insya-Allah berpandukan kepada cara susuk kehidupan yang ditetapkan oleh Allah, yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang apa yang saya faham, tuan-tuan. Malam ni tajuknya tuan-tuan ialah membina daya juang dalam Islam. Saudara-saudara, kita dengar dulu daripada permulaannya, alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, saya harap tuan-tuan bagi tahu teman-teman, bagi tahu sahabat-sahabat tuan-tuan, bagi tahu sahabat. Malam ini special. Kita ada Ustaz Ahmad Husam tuan-tuan. Tuan-tuan akan dengar nanti perbahasannya daripada beliau, tuan akan dengar daripada butir-butir pemikiran beliau yang saya terlalu yakin insya-Allah akan menarik minat tuan-tuan. Dan apa yang dikatakan itu tuan-tuan renungkan insya-Allah merupakan satu realiti kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sebagai permulaannya Ustaz, agaknya apakah mukaddimah yang paling sesuai untuk tajuk yang kita bincangkan ini ialah membina daya juang di kalangan orang Islam, di kalangan Muslim. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah live kita pada malam ini, Ayahanda Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali hafizahullah taala. Mudah-mudahan ayahanda berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempurnaan kesihatan, diberikan kekuatan, dimurahkan rezeki, diberikan dan dibukakan segala pintu-pintu kebajikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa itu juga saya mohon untuk diri saya dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi, saya panjatkan setinggi-tinggi saya kesyukuran yang tidak terbelah bahagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih meminjamkan usia, yang masih meminjamkan kesihatan kepada saya dan memberikan ruang untuk kita bertemu di dalam medsos atau media sosial kita pada malam ini. Saya ingat lebih kurang dalam 1 tahun lebih kita tidak ke udara, Yanda. Seingat saya kali terakhir malam raya tahun lepas kot. Betul. Malam raya tahun lepas kita bersua. Jadi rasa lama duk ingat ayahanda ni marah apa pula dekat aku ni, ingatlah hati ni kan. Jadi alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita bertemu
Jadi malam ni saya rasa kita ambil lah masa lebih kurang dalam 1 jam untuk kita bincangkan isu ni, memikirkan tentang agama, memikirkan kebimbangan kita untuk negeri akhirat kita. Tajuk yang kita pilih pada malam ini sangat-sangat besar saya rasa, iaitu membina daya juang seorang Muslim ataupun membina daya juang di dalam Islam. Bila tengok kepada tajuk ni rasa satu tajuk yang besar, rasa bukan layak untuk saya membicarakan tajuk ini. Sebenarnya saya yang perlu menjadi moderator, ayahanda yang patut bercakap isu ni. Jadi bila tengok tajuk yang berat ni, saya yang kerdil ni pula nak bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan ilham yang terbaik untuk kita. Bila tengok kepada tajuk ni rasa satu, bila sebut tajuk yang besar, saya minta penonton-penonton yang menonton kita punya live pada malam ni ayahanda, menekan button like dan share. Share seluasnya kita punya video ataupun live pada malam ni dalam grup WhatsApp, dalam Facebook masing-masing, dalam grup Facebook, sebab kita nak bicarakan tajuk yang besar. Dan juga saya ingat di hujung-hujung nanti ayahanda kita nak layan 1-2 soalan. Kita juga nak minta pandangan daripada para penonton yang kita akan baca. Yang kita minta ayahanda akan baca pandangan-pandangan mereka. Dan juga kalau tak keberatan ayahanda, mana-mana penonton yang bertuah malam ni mungkin kita boleh bagi gift, hadiah kepada mereka daripada Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Tidak ada masalah Ustaz, tidak ada masalah insya-Allah. Insya-Allah kita nak minta para penonton juga turut berserta sama dengan kita pada malam ini. Kita bukan nak ceramah, kita bukan nak bisyarah. Saya rasa kita nak bertukar dan nak berkongsi pandangan pada malam ini, insya-Allah. Saya minta para penonton yang masuk, yang melihat live ini, tolong share, tolong share. Saya minta sangat-sangat tolong share. Kita naikkan kita punya views pada malam ni. Views kita nak minta kita naikkan untuk kita nak sampaikan mesej kita kepada mereka-mereka yang di luar sana. Bila sebut tentang daya juang ini, yang bahagia ayahanda, saya teringat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang perjuangan, tentang jihad. Ini cukup banyak ayat dalam Al-Quran. Kalau kita nak gali ke semua 30 juzuk Al-Quran, 6,666 ayat tu, bukan saya orang yang layak untuk bicara. Tapi kita nak ambil satu ayat Al-Quran malam ni yang menjadi satu maudhu' ataupun menjadi pembuka bicara, dan juga ayat yang kita akan cuba kupas. Kita nak tengok pandangan ulama terhadap ayat ini. Tafsiran ulama terhadap ayat ini. Ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kita nak bicara lebih kurang dalam 1 jam ini, kita nak cuba kupas ayat ini menurut pandangan ahli-ahli tafsir, ulama-ulama mufassir. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut? Ini saranan Allah kepada hamba dia. Dan kita yang mendengar malam ini, saranan Allah kepada Husam, saranan Allah kepada Dr. Hasan Ali, saranan Allah kepada semua yang menonton kita punya live pada malam ini. Allah Ta'ala sebut, dan berjihadlah di jalan Allah. Allah Ta'ala minta kita berjihad. Allah Ta'ala minta kita berjuang. Hidup kita di dunia ni bukan ada banyak tujuan Allah Ta'ala buat. Maksud hidup ni bukan banyak. Yang pertama, tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita ini apa dia? Untuk Allah Ta'ala melihat ketaatan kita kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini ayat. Kalau orang tanya, untuk apa kita hidup? Kalau orang tanya kita, tuan-tuan, para penonton sekalian, untuk apa dia kita hidup? Yang pertama, ulama kata, Allah Ta'ala cipta kita hidup ini, di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala nak lihat yang pertama itu apa dia? Bagaimana, sejauh mana, macam mana ketaatan kita kepada Allah. Inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Kamu nak menjadi golongan hamba Allah yang bersyukur, ataupun kamu nak jadi hamba Allah di kalangan golongan hamba Allah yang kufur di atas nikmat ini. Allah Ta'ala nak tengok kita. Allah Ta'ala nak lihat kita. Allah Ta'ala nak perhati kita. Sejauh mana nilai ketakwaan kita,
nilai kepatuhan kita, nilai hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala cipta kita hidup di atas muka bumi ni, para penonton sekalian. Untuk apa dia? Yang pertama, Allah Taala nak matikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita tidak mati, mudah. Bila mana sampai saja ajal kita, Allah Taala kata dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Satu saat pun tidak akan lewat, satu saat pun tidak akan awal. Masalah hidup ni nak mati. Bila nak mati, Allah Ta'ala minta yang ketiga apa dia dalam hidup ni? Watazawwadu, cari bekalan banyak-banyak. Apa yang boleh jadi bekalan kita waktu kita hidup di atas muka bumi ni? Kalau kita ada masa untuk solat, jaga yang wajib, tambahkan yang sunat, baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Dan yang keempat, Allah Ta'ala nak kita hidup atas dunia ni untuk apa dia, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak suruh kita berjuang untuk agama dia. Ni Allah Ta'ala sebut, wajahadu fi sabilillah. Macam mana pun kita, sesibuk mana pun kita dalam hidup ni, kena fikir tentang agama. Kena fikir tentang bagaimana agama kita ni. Kena berjihad, kena bagi masa untuk kita berfikir. Kalau orang tanya apa lagi yang Dr. Hassan Ali ni duk kalut live setiap malam, yang nak buat anjung husnul khatimah ni sampai umur 70-an, apa lagi yang tak cukup dalam hidup ni? Dulu dah jadi seorang penceramah yang hebat, saban minggu muka akan keluar di televisyen, jadi seorang politician yang hebat, sampai menjadi kemuncak exco kerajaan negeri Selangor. Sudahlah. Apa pula yang sibuk dengan husnul khatimah ni? Jawapannya, kita nak fikir. Selagi mana aku hidup, aku nak fikir tentang agama. Aku nak sediakan ruang untuk membantu agama. Yang akhirnya aku nak bina benda ini untuk menjadi saham aku, untuk menjadi penenang aku, untuk menjadi satu aku punya pelaburan aku yang aku nak nikmat pelaburan ini dalam kubur dan akhirat kelak. Ini yang kita nak. Bila sebut jihad, dia tidak ada siapa terkecuali. Sama ada kamu orang kaya, kamu orang susah, kamu orang miskin, kamu orang tua, kamu orang muda, wajib berjihad. Ini daya juang yang kita kena bina. Ini daya juang yang Islam nak. Apa dia? Berjuang ke dalam agama. Bila sebut berjuang dalam agama ni, ayahanda, banyak orang bila sebut jihad, dia nampak, aku ni kalau ada ruang, aku nak pergi berperang di Palestin. Dia nampak kata bila sebut jihad, orang miskin macam mana? Kamu orang tua, kamu orang muda, wajib berjihad. Dia kata apa? Ini daya tubuh teleh, haram apa pun tak berani, tak guna ustaz-ustaz ni. Sembang terah. Dia kata mau tangkat duk gantung atas leher ni tak guna. Kita tengok dulu tertibul ayat, susunan ayat yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tak suruh kita berjihad dalam agama ni, terus pergi angkat senapang pergi berperang. Dia ada step by step. Dia ada tertib dia. Bila sebut jihad ni banyak. Jihad bil mal. Jihad dengan harta. Jihad bil qital. Kemuncak. Jihad bil ilm. Macam-macam jihad yang ada. Tapi dalam ayat yang kita kupas ni, yang ada tu, Allah Ta'ala minta apa dia? Wajahadu fi sabilillah. Berjihad kamu pada jalan Allah. Tertibul ayat. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa dia? Bi amwalihim. Dengan harta benda hamba dulu Allah Ta'ala minta. Wa anfusihim, baru diri dan nyawa hamba. Kita tengok bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dulu ni. Bila Rasulullah tanya kepada mereka, apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Ya Rasulullah, kami tinggal untuk keluarga kami adalah Allah dan kamu. Tak ada apa dah yang kami tinggal untuk keluarga ni. Kami tinggal kepada keluarga ni, wahai Rasulullah, adalah Allah dan kamu. Mana dia kata benar? Semua bagi kepada agama. Mereka ni ikut dulu. Kata benda ni di antara benda yang kita sayang. Kalau benda yang kita sayang, kata benda ni, kita tak mampu, kita tak berani nak bagi di jalan Allah, bagaimana kita nak bagi nyawa kita, ya Allah. Jadi untuk pusingan yang pertama ni, membuka bicara ini, membuka tirai perbincangan kita ini sebagai satu asas perbincangan kita pada malam ini, ayat Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yang kita akan kupas dengan panjang lebar selepas ini. Saya serahkan balik kepada ayah. Tuan-tuan, ya, itu baru pusingan yang pertama, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan,
macam mana semangatnya, macam mana ulasannya, macam mana dia menarik minat kita tuan-tuan untuk bersama-sama. Malam ini tuan-tuan, malam ini kita hendak supaya ada titik-titik jihad dalam diri kita. Ada semangat-semangat jihad dalam diri kita. Ada tuan-tuan rampan insya-Allah benih-benih jihad dalam diri kita. Masalah yang besarnya Ustaz dalam sistem kita. Saya lah, Ustaz lain sikit sistem Ustaz Saya sistem saya. Pendidikan sekular daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, buat PhD dan sebagainya. Tak ada disebut Ustaz. Tak ada disebut dan mengulas sampai PhD saya tentang jihad. Apa dia jihad? Yang macam Ustaz sebutkan tadi. Maknanya Ustaz, kalau Ustaz sebutkan tadi, seluruh hidup kita ini tertumpu akhirnya, awalnya, pertengahannya, akhirnya, tidak lain tidak bukan berjihad untuk kita meletakkan Islam ke persadanya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bimbang. Diri saya lah. Saya bukan bimbang dengan para penonton, saya bimbang dengan diri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Kalaulah kita hidup, sama ada hidup di alam remaja, hidup di alam dewasa, hidup di alam tua macam saya ni, tak dengar perkataan jihad, tak sebut perkataan jihad, tak berkembang jihad, tak ada suasana jihad dalam rumah, tak ada semangat jihad dalam rumah, tidak ada praktekan jihad di antara ahli-ahli keluarga dalam rumah, maka saudara, apa artinya kita hidup sebagai Muslim? Apa artinya hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Ustaz, soalan saya Ustaz ialah, mana dalam sistem kita, minta maaf Ustaz, dalam sistem kita, sistem sekular kita, sistem pendidikan kita dan sebagainya, berapa rumah agaknya Ustaz yang ayah sebagai ketua keluarga, antaranya yang nak diterapkan dalam keluarga ialah semangat yang Ustaz sebutkan tadi. Semangat apa dia? Wajahadu fi sabilillah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda kita, dengan nyawa kita, kita berjihad untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini tak ada Ustaz, kalau misalnya bapa tak bagi tahu anak, suami tak bagi tahu isteri, keluarga tak membincangkan perkara ini sebagai salah satu daripada agenda keluarga, tuan-tuan, takut sampai kita mati, waktu saat kita mati, jihad tak mengalir dalam darah kita. Kaki kita tidak digunakan untuk jihad. Tangan kita tidak gunakan untuk jihad. Mulut kita tak gunakan untuk jihad. Mata kita tidak gunakan untuk jihad. Macam mana kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ayahanda. Yang pertama saya nak sentuh di sini sikit. Kita nak terapkan nilai-nilai ini dalam keluarga ini, dia mesti bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa ini mesti diberikan kefahaman oleh ibu bapa mereka. Mesti diberi kefahaman oleh ibu bapa mereka. Kadang-kadang hari ini kita sedih kan, kalau kita dalam bidang pendidikan. Saya ada dalam pendidikan, saya di Yayasan Ar-Riyadah, kita ada pusat pendidikan ini daripada usia umur 5 tahun kita buka peratahfiz sehingga di peringkat diploma. Saya nampak ni, bila sebut tentang pendidikan Islam ini, mak bapak sekarang ni banyak ni, dia kata kita dah hantar anak ke pusat pengajian, itu tugas guru-guru. Ini. Sampai sekarang ni, bila kita sebut tentang COVID sekarang ni yang mengganas 7,000, 6,000 setiap hari ni, masih ada lagi yang duk call kita. Kita cuti, kita hold dulu, sebab kita nak bantu kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID ni. Dia mesti call lagi ni, kata Ustaz bila nak buka ni, kata kami nak hantar anak pun tak ada siapa nak jaga. Dia nampak ni, set kepala dia. Pusat pengajian ini, aku lempak pitak di sana, apa jaga? Jadi kita sebagai satu guru nak menjaga 20-30 orang murid, mustahil kita boleh dengan masa 2-3 jam sehari ini kita boleh berikan pendidikan yang penuh kepada mak bapak. Jadi bagaimana kalau balik di rumah pendidikan ini tidak diberi, kefahaman ini tidak diberi. Sebab apa kefahaman ini tidak diberi? Yang pertama, ibu bapa ni sibuk dengan tugas mereka harian. Yang kedua, sebab apa? Sebab ibu bapa ini pun masih kosong minda dan jiwa mereka tentang perjuangan menegakkan agama, jihad. Sebab tu saya katakan, Datuk, saya nak tanya sekarang ni kepada diri saya dan kita bersama. Saya nak tanya, bila kita letak di atas bau kita ni, di atas leher saya ni, bendera apa dia? Bendera Palestin. Bendera apa dia? Bendera Malaysia. Apa dia? Al-Quds.
Maknanya kita bersama dengan perjuangan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Tetapi kita kena tanya balik diri kita. Saya kadang-kadang tertanya-tanya duduk. Sebenarnya sekarang ini yang dijajah oleh golongan-golongan anti-Islam, musuh Islam, Yahudi dan sebagainya ni, adakah Gaza itu dijajah ataupun kita? Ramai hari ini nampak perjuangan membebaskan Al-Quds. Kita kena bantu Gaza. Gaza dijajah. Kita tanya balik diri kita. Sebenarnya sekarang ni, realiti dan hakikat yang benar, siapa dijajah sebenarnya? Adakah umat Islam di Gaza itu ataupun kita yang ada dalam rumah kita? Saya rasa kalau tanya kepada saya, bagi saya sebenarnya yang dijajah ni kita. Mereka tidak. Mereka hanya dijajah secara zahir, tetapi dalaman mereka tidak dijajah. Kita secara zahir kita nampak kata kita ini bebas, tetapi sebenarnya kita dijajah. Bila kita sebut tentang kita nak bawa tokoh-tokoh yang memperjuangkan agama, saya bagi satu contoh, Datuk. Setiap tahun kita akan lalui satu tarikh iaitu 31 Ogos. Tarikh kemerdekaan negara. Tarikh kemerdekaan negara. Kita belajar, saya pun duduk di sekolah, mungkin saya sekolah agama, Datuk. Daripada tadika sampai habis pendidikan saya dalam bidang agama. Dan saya di sekolah menengah pun, sekolah menengah agama. Tingkatan 1 kita mengaji biasalah parameswara apa semua ni. Yang tu kita pun tak faham kadang-kadang. Banyak korang hidung pada belajar waktu tu. Dia naik tingkatan 3, dia naik tingkatan 4, kita mula perjuangan membebaskan Melaya ni dan sebagainya. Kita mengaji buku-buku sejarah. Saya nak tanya kepada hari inilah, kepada kita. Kenapa selama kita belajar cerita tentang kemerdekaan negara, buku-buku yang kita baca itu tidak menonjolkan peranan para alim ulama di dalam membantu membebaskan negara kita daripada cengkaman penjajah dan menuntut kemerdekaan? Mana dia tokoh-tokoh ulama kita? Bila sebut tentang merdeka hari ini, yang anak-anak kita tahu Tengku Abdul Rahman, Sudirman. Dia tengok yang duk long merdeka tu Tengku Abdul Rahman. Tanggal 31 punya lagu itu Sudirman. Mana dia nama-nama Tok Janggut contohnya? Mana dia nama-nama Syekh Abdullah Fahim contohnya? Abu Bakar Al-Bakir, Mat Kilau dan sebagainya. Mana dia? Saya pun bila saya dah mai dewasa ini, kita tak adakah rujukan-rujukan di dalam negara kita ini yang kita boleh ambil gali tentang cerita tentang perjuangan kemerdekaan. Mana dia? Kita nak tunjuk pusat-pusat pengajian agama yang membantu budak-budak pondok waktu itu. Bagaimana dihantar daripada Indonesia budak-budak pondok untuk membantu kemerdekaan negara. Bagaimana dibina kekuatan di dalam pondok-pondok kita ini. Pondok-pondok di Fatani, pondok-pondok di Kedah, pondok-pondok di Kelantan, untuk tok-tok guru ini membakar semangat anak murid mereka untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Cerita ini ditutup-tutup. Akhirnya anak-anak muda sekarang ni yang zaman TikToknya, Datuk, la ilaha illallah. Saya pun terjebak dah dalam TikTok pun. Kita pun buka akaun dalam TikTok. Ada orang marah kata apa ustaz ni duk level budak-budak TikTok. Terpaksa masuk untuk menyampaikan mesej. Terpaksa bergelombang untuk membersihkan minda. Bukan saya saja nak masuk, Datuk. Hari ni orang kata main Facebook apa semua. Datuk, kadang kita duduk melalak malam-malam ni sampai 1 jam 2 jam duk ceramah ni, Datuk. Lebih baik kita duk tengok Upin Ipin, Datuk. Lebih baik kita tengok wrestling, Datuk. Lebih baik kita tengok cerita-cerita di TV, Datuk. Tapi terpaksa menggunakan media sosial untuk bersama-sama dengan anak muda. Hari ini kita pergi pegang budak-budak TikTok ni contohnya, Datuk. Budak-budak Twitter, budak WeChat, budak Instagram, budak Facebook. Pegang ni, suruh mereka cerita pengorbanan para alim ulama dalam memerdekakan negara. Tak tahu. Bila tak tahu, Datuk, mereka tak apa nak ambil peduli bab-bab ni. Mak bapak tak apa nak ambil peduli dalam bab-bab ni. Kalau benda-benda kecil ini pun kita tidak mampu untuk membina ataupun kita menyuntik masuk dalam pemikiran mereka, bagaimana kita nak bina daya juang yang kita bahaskan malam ini? Bagaimana kita nak bina daya juang agama dalam diri anak-anak muda sekarang ni? Sebab itu tajuk ini, tajuk yang besar. Jadi bila soalannya itu,
Bagaimana kita nak memupuk seawalnya daripada rumah? Ya, awal pendidikan itu daripada rumah lah kepada anak-anak ni. Mak bapak lah gurunya. Mak bapak lah guru yang utama untuk anak-anak. Tapi kalau mak bapak sendiri pun tidak faham tentang daya juang, mak bapak sendiri pun tidak faham tentang jihad, mak bapak sendiri pun tidak faham tentang perjuangan Islam, bagaimana anak-anak ini nak memahami? Dan bagaimana cara untuk mengeluarkan mereka daripada masalah ini? Tidak lain dan tidak bukan golongan agamawan ini perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Datuk umur 74, 75 ni Datuk terpaksa main media sosial Datuk. Terpaksa untuk menyampaikan mesej. Kita pun terpaksa terjebak di dalam TikTok. Kalau Datuk pada masa buatlah akaun TikTok Datuk. Boleh juga kita masukkan keratan-keratan tazkirah kita dalam TikTok. Kerja keras. Inilah tugas agamawan di akhir zaman yang perlu bekerja keras untuk menyampaikan risalah Islam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan, apa yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam tadi, tidak lainnya tidak bukan tuan-tuan, peranan kita tuan-tuan. Peranan kita umat Islam itu besar. Kalau kita kecilkan tuan-tuan dan puan, ialah kepada masyarakat. Kecil lagi pada masyarakat ialah pada keluarga. Kecil lagi pada keluarga ialah namanya keluarga nuklear, nuclear family. Maknanya ayah, mak dan anak-anak. Banyak persoalan yang disebutkan oleh Ustaz tadi, Ustaz. Setakat mana kita mainkan peran itu. Dan tuan-tuan dan kita letakkan tuan-tuan sebahagian daripada agaknya kesilapan kita tuan-tuan nak membangun negara ini. Kita kesilapannya agaknya tuan-tuan pada dulu sampai sekarang ya, tentang pensejarahan kita. Tuan-tuan, kita punya pensejarah, saya sendiri pun tuan-tuan dan puan agaknya masa belajar sekolah menengah dan sebagainya, memang kita tahulah perjanjian Pangkor dan sebagainya, perjanjian itu dan perjanjian ini. Tapi apa yang disebutkan Ustaz tadi tentang peranan para ulama, peranan guru-guru pondok, peranan anak-anak pondok, macam mana mereka menjadi katalis utama untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk kita berpisah daripada British, berpisah daripada Jepun, berpisah daripada komunis Cina satu masa dulu, saudara. Inilah perjuangan yang sebenarnya. Dan perjuangan ini kalau tuan-tuan tengok apa yang Ustaz sebutkan tadi, bertali arus daripada pondok, bertali arus daripada institusi-institusi pengajian agama, bertali arus daripada guru-guru, tuan-tuan, guru-guru yang mengajar kita, mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar kitab-kitab pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, guru-guru inilah yang memasukkan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan kita. Tapi tuan-tuan dan puan, dengan keadaan sekularisme, liberalisme, tuan-tuan dalam keadaan konsumerisme, dalam keadaan materialisme dan sebagainya, yang kita tuan-tuan kita diletakkan di depan kita, lalu kita disalut tuan-tuan, disalut badan kita dengan pahaman kebendaan, dengan pahaman liberal, dengan pahaman hedonisme yang teruk ini tuan-tuan dan puan, akhirnya kita lupa. Kita lupa jihad, kita lupa perjuangan, kita lupa mereka yang telah memberikan air matanya, darahnya, orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama besar ini tuan-tuan, kita lupakan perjuangan mereka itu. Akhirnya tuan-tuan, bila kita lupa itu, maka kesannya sangat besar. Kita lupa perjuangan, kita lupa kehebatan agama, kita lupa jihad dan sebagainya. Ini yang disebutkan Ustaz. Ustaz, saya nak menyebutkan apa yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz. Kalaulah kesilapan kita menuliskan sejarah, kalaulah kesilapan kita menulis buku-buku sejarah, itu memang dalam seminar-seminar yang saya pernah hadir, Ustaz, ini memang bukan hanya merupakan yang Ustaz sebutkan tadi, faktor-faktor yang terasing begitu kan, tetapi inilah sebenarnya bagi mereka yang minat kepada sejarah, yang minat kepada perjuangan, komponen perjuangan itu yang diasaskan oleh aparat ulama tidak diberikan satu penekanan, maka kita dapatilah inilah kita, lembiknya kita tuan-tuan, tidak berdayanya kita, tidak bertenaganya kita, lesunya kita bila disebut tentang agama, yakni perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saya nak minta Ustaz ulas sikit kesan daripada itu, Ustaz. Kesan daripada itu, bertapaklah benda-benda yang Ustaz dah sebut tadi sebenarnya
anti kepada perjuangan, anti kepada agama. Apa dia Ustaz? Pahaman liberalisme anti agama. Minta maaf saya sebutkan. Pahaman hedonisme, budaya syahwat, budaya nafsu, anti kepada agama. Pahaman materialisme yang ekstrimnya anti kepada agama. Yang itulah yang menyelubungi kita dalam kehidupan kita ini. Ustaz, macam mana caranya? Kita sudah terperangkap sekarang ini. Macam mana kita nak buka satu pintu dalam perangkap itu? Untuk kita keluar daripada perangkap itu. Dan baru kita nampak dimensi perjuangan, dimensi jihad sebagaimana yang Ustaz sebutkan di awal-awal dalam yang pusingan yang pertama dan pusingan yang kedua tadi. Bagaimana Ustaz? Sila Ustaz. Baik Datuk. Saya nak ambil satu contoh Datuk. Bila kita sebut tentang sejarah Islam itu tidak diambil, kita membaca sejarah negara kita, pembebasan negara kita ini, penulisan daripada golongan-golongan liberal contohnya. Bila kita sebut tentang golongan liberal ni Datuk, dia tidak akan membawa kepada jasa yang dibuat oleh para alim ulama. Contoh saya ambil Datuk. Kalau Datuk dan para penonton sekalian boleh buka dalam YouTube, tengok pada tahun 2018. Bila saya lontarkan satu benda, saya kata perkataan Melayu itu diambil daripada Al-Quran. Diambil daripada perkataan mala'u. Contoh ayat itu mala'ul a'la. Bukan saya kata mala'ul a'la itu dirujuk kepada Melayu. Tidak. Kita faham apa dia ayat mala'ul a'la itu dirujukkan kepada golongan mana. Kita faham. Tetapi saya kata perkataan mala'u itu tidak termasuk mala'ul a'la itu tak. Mala'u itu diambil, perkataan Melayu itu diambil daripada perkataan mala'u. Mala'u itu. Ada golongan-golongan agamawan ini, mufti dan sebagainya itu, ribai saya all out. Itu. Ada yang kata gila, ada yang kata ustaz ni sesat dan sebagainya. Bagi mereka terkejut benda itu bila saya buka. Tetapi bila kita tanya kepada, sembang dengan orang yang mengkaji sejarah Melayu, yang mengkaji bangsa Melayu, kita bukan kita cerita benda itu berdasarkan kepada cerita dongeng. Tidak. Ada rujukan kita, ada karangan kitab-kitab daripada ulama Indonesia dan ulama Fatani yang kita baca, yang menceritakan benda itu. Ini dalam almari di belakang saya ni ada kitab-kitab yang menceritakan silsilah ataupun keturunan Melayu ini, yang menceritakan tentang sejarah Melayu ini. Ini ada dalam. Jadi bila saya cabar untuk kita bermuzakarah, saya nak tunjuk kitab-kitab. Saya kata, mari kita buat satu debat ataupun muzakarah. Benarkah cerita dongeng itu ada rujukan kita, ada karangan Mala'u? Saya nak buka kitab-kitab ini. Tak berani. Saya hanya test market waktu itu. Bila saya test market dia Datuk, baru saya tahu rupanya kita ni tak suka kepada membaca kitab-kitab sejarah para alim ulama. Jadi saya cadangkan kepada Datuk khususnya, saya cadangkan kepada Datuk, mungkin Datuk boleh take note. Sempena dengan kemerdekaan yang akan datang, kita buat satu forum Datuk. Kita bawa, kita bahas bagaimana sejarah kemerdekaan negara itu dituntut. Sejarah tersebut, bagaimana pengorbanan para alim ulama, peranan anak-anak pondok, peranan anak-anak pesantren di dalam membebaskan negara Malaysia daripada cengkaman penjajah. Kita dah kena mula dedahkan kepada orang-orang kita, pondok ini bukan tempat nak melahirkan pejuang-pejuang yang kolot. Tidak. Bila orang sebut kata pusat pengajian agama ini kolot, bila sebut kata ulama ini tak ada jasa kepada pembebasan negara kita. Kita kena mula. Kena mula bagaimana nilai Melayu itu, nilai peradaban Melayu itu, kita kena cerita kepada bangsa kita. Saya tak suka bila orang kata Melayu, nama pun Melayu. Mempermainkan bangsa kita. Sebab apa kita boleh keluarkan perkataan itu? Sebab kita tidak kenal bangsa. Kita tidak tahu asal-usul bangsa. Sebab apa? Sebab kita malas membaca. Kita malas nak mengkaji. Dan bila orang yang mengkaji pula tidak diberi ruang untuk mendedah. Bila didedah pun tidak ada orang yang berminat untuk mendengar. Jadi yang ni, yang saya katakan, kita kena lah. Yang dikatakan bila kita semang, bila kita sebut Datuk, tentang daya juang, saya nak ambil satu malam ni Datuk, untuk kita bahas malam ni. Banyak yang saya
tulis poin-poin dalam nota saya, tapi saya rasa mungkin tak sempat kita nak bahas ke semua. Sedap tak sedap dah Datuk, 45 minit kita bersiaran Datuk. Sedap tak sedap, asal dia baru 15-20 minit. Ni 45 minit dah. Kalau sejam bermakna 15 minit lagi kita nak habis. Mungkin kita lajak sikit lah Datuk malam ni, mungkin boleh kita pergi sejam syukur, sejam 20 lah minta izin. Bila sebut tentang daya juang ni, apa je perjuangan yang Islam minta dulu yang pertama Datuk? Kita mulakan yang tadi yang Datuk, soalan Datuk tadi, kita mulakan apa dia Datuk? Allah Ta'ala sebut perjuangan yang utama yang kita kena buat itu apa dia yang pertama? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kerja kita semua. Perjuangan apa dia yang pertama? Membebaskan diri kita, membebaskan keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah. Belum kita nak pergi ke Gaza, sebelum kita nak pergi ke Palestin, sebelum kita nak pergi ke Syria, jihad kita yang utama kena buat di rumah ini dulu apa dia? Mulakan daripada rumah. Selamatkan diri kita, selamatkan isteri kita, selamatkan anak-anak kita, selamatkan adik-beradik kita, abang kita, kakak kita, adik-adik kita, jiran kita, seluruh umat Islam daripada apa dia? Bakaran api neraka Allah. Kalau ini kita tidak boleh buat jihad yang pertama ini Datuk, daya juang yang utama, perjuangan yang utama Datuk, tak payah duk sembang lah benda ni. Tak payah duk sembang. Macam saya kata lah, sembang bab Palestin kalau rokok pun masih duduk dekat mulut, tak guna duk sembang bab Palestin ni. Kalau diri kita tak boleh nak bebaskan daripada api neraka, hang nak bebas Gaza daripada Israel macam mana? Hang nak bebaskan bumi Palestin daripada cengkaman penjajah macam mana? Zionis macam mana? Kalau diri hang ni pun hang tak boleh nak bebaskan daripada bakaran api neraka Allah. Ini yang pertama. Bagaimana kita nak bebaskan diri kita daripada api neraka Allah? Disebut dah. Man arada dunya fa'alaihi bil'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilm. Nabi didatangkan kepada kita ini untuk apa dia? Menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka Allah. Yang Nabi tinggalkan apa dia? Nabi tinggalkan warisannya itu ulama. Ulama ni tugasnya apa dia? Menyampaikan ilmu. Nak selamatkan diri daripada bakaran api neraka Allah, kena ada yang pertama, jihad bil ilm. Kena ada juang untuk mencari ilmu dulu yang pertama. Dalam banyak-banyak senarai jihad itu, jihad dengan ilmu dulu. Bebaskan diri kita daripada cengkaman jahil. Bebaskan diri kita daripada diselubungi dengan kejahilan. Bebaskan yang ini dulu. Kalau yang ni kita tak boleh bebas, tak guna ada tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di antara ciri hamba yang terbaik itu apa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Mujadalah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak setiap hamba dia itu menjadi golongan yang pintar, golongan yang benar. Iman itu benar, ilmu itu pintar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di antara ciri khalifah itu apa dia? Benar dan pintar. Pemimpin dia kena ada dua benda ni Datuk. Kalau sekadar pintar, tidak benar, lingkup negara, lingkup negeri. Cerdik urus takbir negeri, iman itu tidak ada. Hak negara dia kata yang dia pun dia kata yang dia. Ini orang yang pintar tetapi tidak benar. Ciri khalifah, dia kena benar, dia kena pintar. Iman itu membenarkan, ini Islam bagi, ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala, ini syurga, ini neraka. Nak tahu itu bagaimana? Kena ada nilai benar dalam diri, nilai iman dalam diri. Sebab apa Dr. Hasan Ali sanggup melepaskan jawatannya sebagai esko? Sebab nilai benar itu ada dalam diri. Aku tidak rela melihat anak bangsa aku melanggar arak di depan mata aku. Aku boleh bangun tengah malam bersama dengan pegawai JAIS, piduk serbu pusat-pusat arak. Kenapa dia? Sebab Hasan Ali ada nilai benar dalam diri dia. Kalau tidak, aku duduk exco dia tu. Naik aita duduk di belakang dia tu. Sign kita laku dia tu. Yang ni yang kata dulu masa ada jawatan, orang salam bukan dekat cium tangan, kulum batu cincin. Hilang jawatan hari ini, seorang tak nampak dah. Kalau tidak ada nilai benar dalam diri, aku lebih rela menjaga jawatan daripada jaga hukum. Sebab apa dia? Aku ada kecerdikan.
Aku ada nilai benar. Ni Allah Ta'ala nak jadikan kita ni orang yang pintar, orang yang benar. Kena ada dua ini dalam diri kita dulu. Anak-anak kita kena suntik itu. Vaksin yang terbaik untuk mereka selamat dunia dan akhirat. Vaksin benar, vaksin pintar. Ini ramai orang, Datuk, yang pintar tapi tak benar. Dia cerdik tapi dalam dia kosong. Benda yang patut kita bahas, kita tak bahas. Benda tak patut bahas, kita bahas. Saya bagi contoh, Datuk. Sehari dua ni kita duduk tengok. Saya tengok dalam media sosial ni kadang-kadang. Minta maaf saya cakap nak. Kegersangan ilmu. Kita gersang dengan nilai ilmu, Datuk. Tak, benda yang tak patut kita bahas, kita bahas. Contoh, baru ni ada seorang penceramah. Dia cakaplah orang yang tak pergi semayang Jumaat, duduk di rumah semayanglah taubat. Yang ni yang dibahas. Oh, tak perlulah yang... Apa yang sepatutnya kita bahas? Benda tu sepatutnya tak dijadikan isu. Dia nak ajak orang semayang taubat ni baguslah dalam keadaan kita duduk dilanda wabak dan sebagainya. Nak semayang taubat, kalau tak mau semayang, baguslah. Rasa bersalah dalam diri itu ada, Datuk. Hari ini kita tanya, Datuk, diri kita, tak boleh pergi semayang Jumaat. Boleh semayang 20 orang. Kadang-kadang orang, wallahualam saya tak tahu orang ni, tapi kalau tanya diri saya, Datuk, time semayang Jumaat, selalunya kita duduk pergi semayang Jumaat, Datuk, kita ni pula bukan duduk di bawah, duduk atas member, duduk baca khutbah, Datuk. Tiba-tiba mai hari ni kita duduk di rumah, duduk semayang dalam rumah, dalam bilik. Time kita duduk dengar pula orang duduk, time kita duduk semayang Jumaat, tiba-tiba, Datuk, time tu kita duduk dalam kereta, kita duduk di shopping mall, kita duduk pergi beli makanan di kedai, Datuk, duduk tunggu. Macam mana pun dalam diri kita mesti terselit rasa bersalah, Datuk. Rasa bersalah. Bila rasa bersalah ni kita balik, ya Allah, aku rasa bersalah, ya Allah. Ya, aku tahu, ya Allah. Ulil amri kata tak perlu semayang, tapi aku rasa bersalah, ya Allah. Allahu Akbar, sunat taubat. Salahkah, Datuk? Kita diminta untuk sentiasa bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Salah tak mana, Datuk? Oh, yang ni yang dibahas. Sepatutnya yang dibahas sekarang ini ialah dalam keadaan kita duk berdepan dengan wabak, dalam keadaan kita duk berdepan dengan pandemik dan sebagainya, dalam TV ni program melalak tu banyak lagi. Dalam televisyen program-program kemaksiatan itu banyak lagi. Sepatutnya yang tu yang kita kena bahas. Dalam televisyen tidak ada satu hari kena boleh. Contoh hari Jumaat, buatlah hari munajat. Sepanjang hari Jumaat itu kita berhadapan dengan wabak. Minta kepada rakyat, hari Jumaat ni kita minta dengan hari yang mulia ni, satu hari ni kempen setiap minggu, hari memohon kepada Allah, angkat wabak ni naik. Hari semua orang perlu duduk atas jadah, ambil waktu masa Malaysia bertaubat. Contoh. Itu yang kena bahas. Bukan bahas orang yang nak ajak kita sembahyang taubat. Ini contoh saya kata, benda yang patut kita buat, kita tak buat. Hari Jumaat, setiap seminggu hari Jumaat, selepas maghrib, berita pun tak baca dah. Untuk apa dia? Ini majlis munajat. Live kita baca Yasin ramai-ramai. Satu Malaysia. Di antara maghrib dan isyak kita bertaubat, kita beristighfar, majlis istighfar tidak ada. Kes 7,000, 6,000, 7,000 sehari. Kita petik yang hidup melalak. Yang kita petik yang hidup melalak daripada budak baru beranak sampai orang tua nak mati esok. Duduk melalak dalam TV. Kita duk petik TV, kita duk tekan TV, pembaca berita masih duk dogoi kepala lagi. Ini sepatutnya yang kita bahas. Kita berhadapan dengan wabak. Mana dia seruan untuk umat-umat Islam bertaubat? Kadang-kadang, Datuk, kita bukan nak mempertikaikan SOP. Tidak. Saya bukan nak mempertikaikan SOP. Tapi kadang-kadang kita terfikir tentang SOP ni, kita fikir. Masjid 20 orang boleh duduk. Kena jaga penjarakan. Kita pergi Langkawi, saya pergi Langkawi. Bulan lepas apa semua. 360 seat, 360 orang. 2 jam kita duduk dalam ferry tu. Yang nak semayang 5 minit perlu berenggang. Bukan nak pertikai SOP. Tidak. Cuma terfikir. Jadi yang tu yang kita rasa bersalah, Datuk. Kita nak semayang taubat, salah ke? Kalau ada ustaz, ada ustazah ajak kita semayang taubat, salah ke? Tak perlu dah pertikai benda tu.
Benda yang kita perhatikan. Sama dengan isu vaksin. Keluar hari-hari kita tak nak baca isu vaksin ni. Oh, golongan yang anti vaksin, kita duk berbahas dengan orang yang anti vaksin. Yang tu second. Utamakan yang pertama. Yang perlu bahas, bukan bahas dengan orang tak mau ambil vaksin. Kena bahas bagaimana proses vaksin yang terlalu slow. Kena bahas yang ni dulu. 10 juta lebih dah yang daftar. Hari ni punya daftar sampai sistem hang. Nak daftar AstraZeneca 2.0 online ni, hang sistem. Dekat 11 juta orang duk tunggu tak boleh nak vaksin lagi. Bahaskan isu ni. Percepatkan proses vaksin. Kilang-kilang yang tak mau tutup tu, arahkan kilang beli vaksin, suntik kepada seluruh, setiap daripada pekerja-pekerja mereka. Berikan ruang hospital swasta untuk beli vaksin. Orang yang ada duit tak perlu duk tunggu turn. Hampa ada duit, hampa pi. Cucuk bayar. Yang susah, boleh laju sikit vaksin. Sepatutnya bahas yang ni. Bukan duk bahas golongan anti vaksin tu. Selesaikan yang nak vaksin ni dulu, Datuk. Kita duk nganga ni. Macam saya ni duk nganga, Datuk. Mereka kata, Ustaz, kena kumuk ayak garam, Datuk. Sampailah tak tahu rasa manis macam mana. Hari-hari duk kumuk ayak garam dalam mulut. Masin hari-hari tak tahu manis rasa macam mana dah. Datuk. Sampai kita nak takut nak keluar rumah dengan face mask pakai. Lepas tu lepas suruh pakai pula cermin depan tu, Datuk. Dengan duk lomok tangan dengan alkohol. Saya takutlah kali tak mati kerana COVID, mati kerana alkohol kita ni. Ni duk tunggu nak cucuk. Sepatutnya bahas benda tu dulu. Ini pasal apa dia, Datuk? Ini konsep pintar. Benda yang perlu bahas, kita bahas. Benda yang tak perlu bahas, kita tak perlu bahas. Sebab tu saya kata, ini yang pertama kita kena buat. Jihad dengan ilmu dulu. Kalau orang yang ada nilai iman, orang yang ada nilai cerdik memerintah, Datuk, alhamdulillah, dia pegang jawatan, dia rasa ini amanah Allah kepada aku. Alhamdulillah. Diberi jaga duit, dia tidak sapu duit. Ni kita duk lahir golongan pintar tapi tak benar. Suruh jaga duit, dia balas duit. Suruh jaga undang-undang, dia merosakkan sistem undang-undang. Jadikan sistem undang-undang ni seperti sebilah pisau. Tumpul di atas, tajam di bawah. Ada pula kluster kayangan, ada pula kluster rakyat marhain. Yang kayangan buat salah, dibela. Marhain buat salah, dihukum. Ini kita tidak mahu. Ini yang kata nilai. Sebab tu kita tengok dalam dunia hari ini. Dalam dunia hari ini, Datuk, ramai golongan yang pintar, tetapi tidak ramai golongan yang benar. Sebab tu Allah Ta'ala nak tunjuk kita nilai pintar dan benar. Allah Ta'ala kata apa dia? Orang yang tidak ada nilai benar dalam jiwa mereka, nilai iman dalam jiwa mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Lepas ni macam binatang ternakan, kadang-kadang teruk. Teruk tu macam mana, Datuk? Seorang pemimpin, saya bagi contoh, seorang pemimpin yang ada nilai pintar tetapi tidak ada nilai benar, dia boleh makan rasuah. Dia boleh sapu rasuah. Dia boleh sapu yang haram. Datuk, teruk lembu kebau yang paling bodoh tu, Datuk, makanan lepas hanyalah rumput. Cerdik manusia ini, Datuk, sampai bergelar Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya, boleh makan rasuah, benda yang haram. Kebau yang bodoh tu pun tak makan apa yang kita makan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tuan ya, akibat daripada kita menyisihkan dalam hidup kita, maaf gunakan perkataan menyisihkan. Satu yang penting, tuan-tuan, yang merupakan backbone, yang merupakan satu perkara yang tak dapat dipisahkan daripada kehidupan seorang Muslim, yang namanya jihad, yang namanya perjuangan. Balik semula, nak meletakkan Islam ke mercunya, nak meletakkan Islam ke martabat. Salah satu daripadanya jihad ilmu yang disebutkan tadi. Sangat menarik, tuan-tuan. Sangat menarik. Ulasan di antara orang yang pintar. Orang yang pintar tapi tidak amanah. Orang yang pintar, tuan-tuan. Orang yang pintar tapi tidak amanah. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, ciri yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa yang Ustaz sebut tadi, tuan-tuan, semuanya terangkum dah. Pemimpin dunia nombor 1 pun kena siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siapa juga? Ketua kampung, siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
CEO syarikat, general manager syarikat. Inilah prinsip dia, tuan-tuan dan puan. Mana dah dapat prinsip ini, tuan-tuan dan puan? Dan Ustaz dah sebut, tuan-tuan dan puan. Ialah sistem pendidikan dalam mana ada dua sistem. Di rumah, mak dan ayah itulah guru utama dan pertamanya. Barulah kepada yang di luar, yang namanya tadika, yang namanya sekolah rendah, yang namanya sekolah menengah, yang namanya universiti. Tetapi apa yang jadi, tuan-tuan? Apa yang jadi sekarang? Mak bapak sibuk dengan tugas harian, sibuk bekerja, sibuk mencari rezeki dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan, macam Ustaz sebut awal-awal tadi, diwakilkan soal mendidik, soal memberikan keyakinan, kepercayaan kepada agama, soal akidah, soal syariah, soal akhlak yang sangat penting itu diberikan kepada guru, tuan-tuan. Guru mengajar satu kelas 30 orang, satu kelas 35 orang. Tuan bayang, mak, ayah, anak dia 2 orang. Tak mampu, tuan-tuan, tak mampu. Tak mampu nak didik, tak mahu nak merangsang, tak mahu nak berikan rangsangan, tak mahu nak berikan motivasi, tak mahu nak berikan ilmu, tak mampu, tuan-tuan. Ini yang sedang berlaku. Nah, tapi saya hendak, tuan-tuan dan puan, kita nak rehat sebentar. Saya seronok sangat. Memang seronok, tuan-tuan. Saya kalau 2 jam pun tak jadi masalah bagi saya. Tetapi lah, tuan-tuan dan puan, kita nak tamatkan pada pukul 10.30 pada malam ini, tuan. Saya harap, alhamdulillah, kita tengok Ustaz, nampaknya para penonton sudah mula datang, tuan-tuan. Mula datang sekarang. Alhamdulillah, tuan-tuan, Kak Long, Mak Long, Kak Ngah, Pak Ngah, Kak Cik, semua. Mari kita sama-sama dalam keluarga. Lambai kawan-kawan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan letak picit button share, tuan-tuan. Share. Minta semua, tuan-tuan. Malam ini, malam jihad. Malam ni, tuan-tuan, malam gerhana. Malam gerhana penuh. Bulan penuh gerhana. Dalam pada mana, tuan-tuan, planet matahari, planet bulan, planet bumi, seluruhnya, tuan-tuan, sekata, tuan-tuan, sekata, seiring begitu. Maka jadilah, tuan-tuan, malam ini malam gerhana. Harap tuan-tuan sudah pun beristighfar. Harap tuan-tuan sudah pun menunaikan sembahyang sunat gerhana dan sebagainya. Harap tuan-tuan sudah membaca Al-Quran. Harapnya tuan-tuan sedang mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegerhanaan yang sedang berlaku pada malam ini. Baru tadi telah berlaku, tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan? Saya seronok sangat ulasan Ustaz tadi. Apa dia? Pintar dengan amanah. Pintar tapi tidak amanah. Yang kita hendak, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan. Dengan pendidikan awal yang nak diterapkan, semangat jihad yang nak dimasukkan, dia pintar, dia amanah. Dia siddiq, dia amanah, dia tabligh, dia fatanah. Inilah sifat-sifatnya, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita kena berpegang itu. Prinsip itu, guru-guru semua pegang prinsip itu. Profesor-profesor semua pegang prinsip itu. Pimpinan-pimpinan yang di atas, yang pertengahan, yang di bawah, pegang prinsip itu. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Ustaz, saya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melawat dunia ni banyak kali, Ustaz. Saya dah pergi hampir semua benua, Ustaz. Minta maaf saya sebut di para penonton. Benua Afrika saya dah pergi, Latin Amerika saya dah pergi, Eropah saya dah pergi, Australia saya dah pergi, Amerika. Saya lama hidup di Amerika, 6 tahun setengah di Amerika. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan, selain daripada Makkah dan Madinah dan Masjid Aqsa agaknya, Malaysia lah tempatnya, tuan. Malaysia. Kita kena jaga Malaysia ini. Kita kena, tuan-tuan, halakan Malaysia di jalan Allah. Kita kena berjuang. Masukkan seluruhnya kepada. Tuan-tuan, 65% daripada penduduknya adalah orang Islam. 65%. Tuan-tuan. Kalau kita injekkan semangat jihad itu, tak ada kuasa dalam dunia yang boleh melawan Malaysia. Tak ada resources yang boleh melawan Malaysia. Tak ada kehebatan yang boleh melawan Malaysia. Di mana pun, tuan-tuan, Allah berikan. Tuan-tuan, tuan-tuan hidup di Amerika, tuan-tuan hidup di Eropah, di mana musim saljinya kadang-kadang sampai 6 bulan, tuan-tuan, 6 bulan. Tapi kita bulan mengambang waktu malam. Matahari bersinar waktu siang, tuan-tuan. Tidak ada masalah langsung, tuan-tuan. Masjid, setiap kalau tuan-tuan pergi Melaka, setiap 1 kilometer masjid. Di mana-mana tuan-tuan pergi Kedah, 1 kilometer masjid, 1 kilometer masjid, setengah kilometer masjid. Saudara, semuanya sudah ada di hadapan kita. Hanya penggarapan itu yang kurang. Hanya komitmen itu yang kurang. Sebab apa kurang? Sebab semangat jihad tidak ditiupkan daripada awal, daripada kecil, daripada sekolah kindergarten, daripada sekolah rendah, tak ditiupkan semangat jihad.
Ustaz ulas sikit. Ustaz ulas sikit. Dengan Allah berikan kita itu. Dengan Allah berikan kita rasa syukur kepada Allah SWT. Tinggal di bumi Malaysia yang semuanya ada, Ustaz. Semuanya ada. Tetapi dalam keadaan semuanya ada itu pun, tuan, kita tidak melihat kesemuanya itu untuk dipersembahkan balik kepada Allah atas nama syukur kita kepada Allah SWT. Kita persembahkan. Apa yang kita nak persembahkan atas nama syukur? Berjihadlah, berjuanglah untuk menegakkan agama Allah SWT. Macam mana Tuan Ustaz? Komen sikit tentang itu, Ustaz. Sila Ustaz. Baik, terima kasih yang bahagia Ayahanda Datuk. Kita nak berhenti lebih kurang dalam jam 10.30. Betul. 10.30 maknanya kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Baik. Di dalam Al-Quran ada satu surah, Datuk, Ayahanda Datuk dan para penonton sekalian, nama dia surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Diulang berbelas kali dalam ayat itu, dalam surah tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini saya nak lontarkan kepada setiap orang, penduduk dan rakyat Malaysia. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di bumi Malaysia, apa lagi yang kita nak dustakan nikmat Allah? Apa lagi yang kita rasa tak mau puas hati dengan Allah? Apa lagi yang kita nak berontak dengan Allah? Kita nak protes dengan Allah. Ayat itu kalau kita terjemah kan, banyak-banyak nikmat Allah, apa lagi yang kamu nak dustakan? Jadi kita tak apalah, kita tukar dengan terjemahan bahasa baru kita tu. Dan saya ni pula orang kenal sebagai ustaz yang kasar. Saya nak guna bahasa kasar. Allah bagi macam-macam nikmat kepada hang, apa lagi yang hang tak puas hati ni? Apa lagi yang hang nak berontak ni? Apa lagi yang hang nak protes ni? Allah Ta'ala minta kat hang 5 kali sehari semalam, mai berjumpa dengan aku Ustaz. Mai dia sujud dekat aku Ustaz. Pasal apa yang hang ni ketegak sangat? Aku bagi macam-macam nikmat dekat hang, aku habaq yang ni halal, hang kedara, hang sapu, yang ni haram, hang tolak. Pasal apa hang tak mau nak ikut? Aku bagi dekat hang duduk dalam satu negara, dalam satu tempat Malaysia yang subur nilai Islam dia. Kenapa tak erti bersyukur? Aku bagi nikmat keamanan kepada hampa. Kenapa hampa tidak bersyukur? Bila hampa bersyukur, aku nak bagi lagi. Ni apa yang berlaku sekarang ni, Datuk, hasil daripada kita tidak bersyukur. Dulu kita boleh pergi ke masjid siang malam, hang nak pergi lena di masjid pun tak apa. Tak mau. Geng tabligh duk mai ajak, jomlah insya-Allah sahabat yang mulia ahli syurga, kita pergi ke masjid. Hang nampak geng tabligh, hang lari lebih daripada hang nampak ular tadung salah. Ni masalah dia. Lah masjid kunci, hang bising pula. Oh nak pergi masjid. Sekarang ni Datuk, geng tabligh tak perlu kerja teruk Datuk, tak perlu ajak orang pergi masjid apa. Kita orang awam ni pula yang duk berontak ni. Nak pergi masjid. Dulu aku bagi hampa dengar kuliah tiap-tiap malam, aku bagi hampa dengar kuliah maghrib tiap-tiap malam, hampa marah je ke masjid, apa kuliah tiap-tiap malam. Sekarang duduk di rumah, teringat nak dengar kuliah. Ustaz, bila nak buat live Ustaz? Buatlah kuliah online Ustaz. Kami rindu. Nikmat ni kena tarik baru nak kerti bersyukur. Datuk, yang Datuk kata tadi betul, Datuk. Hari ni kita duduk di Malaysia, Datuk, 3-4 kilometer masjid. 3-4 kilometer masjid, Datuk. 3-4 kilometer masjid. Saya rasa ramai banyak masjid pada orang yang pergi masjid, Datuk. Banyak surau daripada orang yang pergi surau, Datuk. Banyak sejadah daripada orang sembahyang, Datuk. Banyak Quran daripada orang yang baca, Datuk. Allah. Ini. Bila kita jauh daripada agama ni, tuan-tuan. Bila jauh daripada agama ni, Datuk, dia akan datang pula dalam diri kita krisis keyakinan kepada Allah. Nak dapat haqqul yaqin, ainul yaqin. Yang ada tak yakin. Yang ada tak yakin. Saya nak tanya ni Datuk, satu soalan saya nak tanya Datuk. Hari ini siapa dia yang tolong peringat orang Islam supaya kita patuh SOP. Setiap hari kita dengar ketua pengarah kesihatannya, menteri kanan ke pertahanannya duk lapor setiap hari ni. Dari sejak sehingga jam 2 petang ataupun 12 tengah hari. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia merekodkan bahawa kes terbaru ini 7,248. Kes sembuh banyak ni.
Hujung sekali apa dia, Datuk? Saya meminta kepada seluruh rakyat Malaysia agar mematuhi SOP yang ditetapkan. Menteri Kanan Pertahanan pun last sekali patuhilah SOP, patuhilah SOP. Okey, bagus. Peringat kita rakyat untuk mematuhi SOP. Saya nak tanya, Datuk, mana dia seruan kita sebagai orang Islam? Saya memohon kepada seluruh rakyat Malaysia, di waktu kita ditimpa bala oleh Allah, saya menyeru rakyat Malaysia, patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, patuhilah hukum yang ditetapkan oleh Allah, patuhlah segala arahan Allah, tinggalkan segala kemaksiatan di saat kita diuji dengan bala ini. Saya minta seluruh umat Islam di Malaysia ini, tolong patuh perintah Allah, tolong tinggalkan maksiat. Mana dia ada tu? Adakah dengan mematuhi SOP ini kita boleh putuskan rantaian pandemik COVID-19? Kalau kita tidak patuh SOP yang Allah Ta'ala tetapkan, maksiat masih ada, ketaatan kurang. Minta maaf, saya cakap, minta maaf. Saya terpaksa bercakap benda ni, Datuk. Saya terpaksa bercakap benda ni. Saya nak ada satu seruan setiap hari di dalam televisyen, seru benda ni sampai orang kata ni kematu telinga dengar ni. Jaga SOP, jaga SOP. Tapi tak ada orang yang nak peringat rakyat Malaysia, seluruh umat Islam di Malaysia, di samping kita mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia, patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Allah. Tolong pusat-pusat maksiat kita jaga, tutup. Tak ada. Patuh arahan Allah, tinggal larangan Allah. Ini SOP kerajaan Allah. Datuk? Tak ada. Mana dia amanu, keimanan benar dan pintar tadi? Mana dia? Mana dia, Datuk? Satu kempen kita minta kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni, seluruh umat Islam, kita minta setiap pagi ikut sunnah yang Nabi ajar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sampai habis 3 kali pagi, 3 kali petang. Mana dia seruan tu, Datuk? Yang kita duk bising orang yang tak mau vaksin, orang tak mau vaksin. Mana dia? Pagi-pagi seluruh channel TV dalam Malaysia ni, setiap pagi, adakah anda sudah membaca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi? Setiap kali iklan dalam TV, ulang ayat tu. Mana dia? Sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal jusam wa min sayyi'il asqam. Nabi ajar kita baca. Mana dia yang kita suruh rakyat baca? Tak ada. Ya, kita peringat rakyat jaga SOP, scan mask sejahtera nak masuk premis, jaga ambil suhu badan, duk tembak dia rata. Betul tak, Tok? Jangan lupa scan. Kalau tak scan 5,000, tolong basuh tangan, kerap basuh tangan. Ya, betul. Itu SOP yang ditetapkan. Mana dia kita SOP ni? Tuan-tuan, tolonglah baca yang Nabi ajak kepada kita. Kan Nabi kata siapa yang baca doa ni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi ni, 3 kali waktu pagi, Allah jaga hang sampai petang. Hang baca pula petang, Allah jaga sampai pagi esok. Kita tak yakin ke Allah jaga kita? Di dalam masa yang sama, ya, kita kempen rakyat untuk ambil vaksin. Vaksin yang Nabi bagi ni, tolong ambil dulu sebelum vaksin yang WHO bagi. Kita bukan anti-vax, Datuk. Saya bukan anti-vaksin. Dan saya pun duk menunggu orang tak telefon. Walaupun takut. Tapi dah kerajaan suruh ambil, ambil jugalah. Mula dulu kita pun berani ambil vaksin, Datuk. Duk dengar mereka cucuk mati. Seriau kita pun. Tapi dah kerajaan suruh ambil, ambil juga. Sebab apa dia? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat ni, Datuk. Tapi jangan lupa vaksin Nabi bagi. Datuk, ini banyak benda nak cakap, Datuk. Masa sangat-sangat mencemburui kita, Datuk. Ni kita tak pergi anjung husnul khatimah lagi, Datuk. Yang tu jangan lupa, Datuk. Yang ni banyak benda lagi nak cakap, Datuk. Tapi tak apalah. Datuk, saya nak buat kesimpulan, Datuk, apa dia sikit. Sebelum kita nak layan sikit apa sahabat-sahabat kita ni, Datuk. Banyak mereka ni. Saya nak
Macam ni Datuk, saya nak bagi kesimpulan. Kita marilah untuk hari ni Datuk, dan saya harap benda ni kita tak putih pasal saya nak cakap banyak lagi Datuk atas tajuk daya juang seorang Muslim dalam Islam Datuk. Saya baru cakap satu daripada 10 poin yang saya tulis. Saya baru cakap satu Datuk. Banyak lagi yang saya tak cakap. Nota ni Datuk penuh atas ni. Nota penuh atas Datuk. Ni penuh atas. Jadi baru cakap satu. Minggu depan, Ustaz. Kita sambung minggu depan Ustaz. Minggu depan. Insya-Allah. Kalau Datuk bagi ruang kita jumpa lagi. Cuma saya nak untuk kita punya penutup Datuk. Sebagai daya juang yang pertama kita nak lahirkan dalam Islam ini golongan yang benar dan pintar. Siapa pun kita, jadilah golongan yang benar, beriman, pintar, berilmu. Ini yang pertama dulu. Sebagai seorang peniaga yang benar dan pintar. Saya sebagai guru yang benar dan pintar. Jangan takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Ini bercakaplah benar, qulil haq walau kana murra. Ini sebagai tugas guru. Kena bercakap yang benar. Kamu sebagai guru, kamu sebagai penceramah yang ada nilai benar dan nilai pintar. Kamu sebagai seorang apa lagi? Sebagai seorang penjawab awam yang benar, penjawab awam yang pintar. Kamu seorang ahli politik yang benar, ahli politik yang pintar. Jangan jadi ahli politik seperti beruk dan kera yang mendapat bunga. Bila dapat jawatan, lupa habis apa yang kita berjanji. Jangan. Bila aku jadi pemimpin yang ada agama. Jadi pemimpin yang ada roh Islam. Jadi pemimpin yang ada nilai iman dan ilmu. Siapa pun kita. Sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang benar dan pintar. Sebagai seorang bapa yang benar dan pintar. Mendidik anak dengan iman, mendidik anak dengan ilmu. Kalau seluruh kita ini Datuk, juangkanlah dulu Datuk, perjuangkan dululah untuk meletakkan diri kita sebagai khalifah di antara ciri khalifah yang Allah Ta'ala nak lahirkan di atas muka bumi ini Datuk. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah tawarkan, dan Allah Ta'ala pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan matahari semua. Dalam gunung ganak Allah Ta'ala tulis. Ditolak Datuk. Ditolak amanah ini. Tetapi yang ambil amanah ini adalah manusia. Zaluman jahula, yang ada sifat zalim dan sifat jahil. Jadi kita keluarlah daripada nilai jahil dan zalim itu, letaklah di antara ciri khalifah yang nak dilahirkan, benar dan pintar. Sebagai daya juang yang pertama yang kita bahas pada malam ini. Wallahu a'lam Datuk. Kita masuk ke Anyong Husnul Khatimah. Tuan-tuan, yang pertama sekali, minggu depan tuan-tuan. Minggu depan kita nak teruskan tuan-tuan. Setidak-tidaknya 4 minggu tuan-tuan. Tajuk-tajuk ini tuan-tuan, insya-Allah umpamanya pada besok pagi tuan. Besok pagi insya-Allah saya akan bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik tuan-tuan cancer survivor yang berjuang siang malam pagi petang tuan-tuan. Inilah contoh manusia yang mengangkat martabat agama. Kita berjumpa pukul 7 besok bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, cancer survivor. Dengan Allah dan kanser tahap 4, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya sembuh daripada kanser, dan kesembuhan itu digunakan sebagai syukur kepada Allah, berjuang siang malam pagi petang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malam besok tuan-tuan, malam pukul 9.15, malam besok yang mengisi program seperti malam ini ada 2 orang tuan-tuan dan puan. Yang pertama Ustazah Yohanis Yusof daripada JAKIM, pakar dalam kaunseling keluarga. Dan seorang lagi Coach Zaid Muhammad, pakar ahli psikologi, ahli keluarga, pakar perkahwinan, pakar suami isteri, pakar anak-anak dan sebagainya, yang akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan pada malam besok pukul 9.15 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ulang balik. Kita sekarang masuk dalam yang kedua. Kita masuk tahap yang kedua ataupun musim yang kedua. Insya-Allah. Dan kita baru bermula malam ini, malam yang kedua kita bermula tuan-tuan. Saya nak sebutkan, hari Isnin, hari Selasa kita tidak bersiaran. Tapi hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, pukul 7 pagi kita bersiaran. 9.15 malam kita bersiaran insya-Allah. Dan tuan-tuan, minggu depan kalau misalnya Ustaz Ahmad Usam tidak jadi halangan, selama 4 minggu berturut-turut tuan-tuan, insya-Allah kita akan bicarakan tentang daya juang di kalangan manusia Muslim. Bukan saja di Malaysia, di dunia ini tuan-tuan dan puan.
Kenapa kita berada dalam keadaan sekarang? Di mana-mana pun Muslim lemah. Di mana-mana pun orang Islam tertinggal di belakang. Di mana-mana pun cerita tentang apa pun yang paling corot di belakang ialah orang Islam. Saudara-saudara, apalagi dalam ilmu, tuan-tuan, ilmu moden ke, ilmu sama ada ilmu keduniaan, ilmu akhirat, tuan-tuan, kedua-duanya kita dapati orang Islam. Dalam konteks kita orang Melayu di Malaysia ni agak tertinggal jauh di belakang. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita macam yang Ustaz sebutkan tadi, jihad ilmu ini tuan-tuan dan puan adalah merupakan satu perkara yang sangat penting untuk melahirkan manusia yang pintar dan benar, pintar dan benar, pintar dan benar. Jadi tuan-tuan, kalau misalnya tidak ada apa aral melintang pada minggu depan, insya-Allah hari yang sama tuan-tuan, hari yang sama pada minggu depan insya-Allah kita dapat berjumpa lagi dengan Ustaz Ahmad Usam untuk sambung. Dia kata dia ada 10 poin, baru 1 poin tuan-tuan. Baru 1 poin pada malam ini tuan-tuan. Ada 9 poin lagi, saya harap 9 poin itu dapat dihabiskan dalam 3 sesi lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Usam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dalam proses insya-Allah untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi saya macam yang tahun lepas tuan-tuan, betul-betul malam hari raya bila Ustaz Ahmad Usam menyebutkan tentang perlunya kita memberikan sumbangan, perlunya kita menginfakkan apa yang kita ada sebaik-baiknya dalam keadaan kita tak mampu, itulah masa yang terbaik kita menginfak. Maka tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau dapat saudara, mari kita infakkan tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan dapat buat potongan-potongan daripada bank misalnya RM10, RM50, RM100, RM1000 setiap bulan tuan-tuan dan puan, tanpa tuan-tuan sedari, insya-Allah mengalirlah infak tuan-tuan itu ke tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi mungkin Ustaz akan menyentuhnya sebentar lagi tuan-tuan dan puan. Yang ketiga yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, insya-Allah bahawa pada 26 hari bulan Jun, hari ini 26 tuan-tuan, hari ini 27 tuan-tuan, 26 hari bulan Jun, sebulan daripada sekarang, kita mengadakan satu webinar tuan-tuan, satu workshop, satu seminar, satu bengkel khusus atas tajuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga, isteri tuan-tuan, isteri Pak Cik, isteri tuan-tuan, isteri Pak Long, isteri Pak Ngah, isteri Pak Lang. InsyaAllah orang kampung, orang bandar, orang intelek, orang tidak belajar, orang tak ada kelulusan, orang nelayan, orang petani, mari kita jadikan isteri kita tuan-tuan bidadari syurga. Bukan saja bidadari syurga, bukan saja ila ahli syurga. Isteri tuan-tuan, isteri saya akan menjadi ketua bidadari syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada 26 hari bulan, saya dengan Ustazah Muzayyanah, Ustaz Muzayyanah Abdullah, seorang personality TV dan radio, penulis buku dan sebagainya, aktivis, pendakwah, terutamanya mendakwahkan di kalangan wanita di seluruh Malaysia ni tuan-tuan dan puan. Bersama dengan saya, insya-Allah Ustazah Muzayyanah Abdullah bersama dengan saya pada 26 hari bulan pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. 9.30 pagi sampai pukul 12. Tuan-tuan, percuma tuan-tuan, percuma. Tak perlu bayar 1 sen pun tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan hanya duduk di rumah, buka telefon online. Seminarnya seminar online, bengkelnya bengkel online, webinarnya webinar online. InsyaAllah tak payah datang Kuala Lumpur, tak payah datang Petaling Jaya, tak payah naik kereta api, tak payah naik kapal terbang, tak payah naik teksi. Tuan-tuan duduk di rumah, kita berseminar pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. Kemudian tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang saya ingat buku-buku tuan-tuan saya harap sangat buku 3 serangkai yang saya tulis. Buku yang pertama tuan-tuan dan puan buku Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua, Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga yang nak diseminarkan pada 26 hari bulan, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, saya nak mengambilkan kesempatan daripada kehadiran Ustaz pada malam ini dalam masa yang singkat agaknya membantu kita. Macam mana caranya nak mewar-warkan lebih lagi supaya bertapak di hati, supaya tumbuh dalam jiwa, supaya mengalir dalam darah daging kita, menginfakkan sesuatu, mewakafkan sesuatu. Tuan-tuan, untuk kita mensedekahkan sesuatu yang akan bermakna kepada diri kita, iaitu apa dia? Membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Supaya tuan-tuan dan saya seluruhnya dengan izin Allah SWT, atas usaha yang sikit yang kita buat ini, kita mati
Bila malakal maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut tuan-tuan, keluar daripada mulut saya. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agaknya Ustaz bantu kita sikit. Mungkin ada sepatah dua kata daripada Ustaz untuk komplek Anjung Husnul Khatimah. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Dan kepada semua yang menonton live kita pada malam ni, insya-Allah seperti yang Datuk katakan tadi, kita adakan lagi 3 sesi. Insya-Allah 3 sesi. Saya azam untuk memberikan komitmen mingguan tanpa sebarang bayaran sebagai satu sumbangan kecil kepada pembangunan kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan oleh Datuk. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta malam ni saya tak mau banyak. Malam ni saya tak mau banyak. Saya nak tuan-tuan buka phone tuan-tuan selepas kuliah nanti. Ataupun sekarang, kalau tuan-tuan ada phone, tuan-tuan kliklah online banking. Saya minta sebanyak RM1 je seorang. Saya nak minta RM1 je seorang. Saya tak mau minta banyak tuan-tuan. Sebagai sumbangan kita untuk pembangunan Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah minggu depan saya azam kalau boleh Datuk, dalam 4 minggu kita target 1 malam untuk saya saja. Saya target, saya berdoa kepada Allah RM10,000 untuk Anjung Husnul Khatimah. Saya akan cuba minta rakan-rakan kita sumbang. Bermula daripada minggu depan, tuan-tuan yang mana yang nak ikuti live saya, tuan-tuan follower saya, pengikut saya, fan saya minta kepada tuan-tuan RM1 untuk Anjung Husnul Khatimah. Setiap kali tuan-tuan nak live bersama dengan saya minta RM1. Yuran kuliah saya mulai minggu depan, di mana ni? RM1. Siapa nak tengok, klik RM1. Bukan untuk saya, untuk Anjung Husnul Khatimah. Minggu depan kita akan mula dengan saya dulu, Datuk. Sebagai satu sumbangan, sebagai satu motivasi, sebelum saya mulakan kuliah saya pada minggu depan, saya akan sumbang dulu sebagai mukadimah. Saya akan klik di sini, saya akan tunjuk sebagai bukti. Sumbangan saya dulu. Saya tak mau banyak. Saya tak minta banyak kepada tuan-tuan. RM1 je tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan bagi RM5 dosa. RM1 saya minta. Tuan-tuan nak bagi lebih, tuan-tuan punya kemampuan, alhamdulillah. Minimum saya minta RM1 je untuk Anjung Husnul Khatimah. Saya target kalau boleh RM10,000 satu malam. RM10,000 satu malam. InsyaAllah, saya tak mau banyak tuan-tuan. Saya nak sumbang, insyaAllah. Malam ni saya minta RM1 kepada tuan-tuan. Saya minta RM1 untuk kita sedekahkan kepada Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. Saya nak minta banyak, saya tahu tuan-tuan pun nak guna duit. Saya tak mau. RM1 azam untuk Anjung Husnul Khatimah malam ini. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan bagilah. Untuk kan Nabi kata, tuan-tuan sakit. Mungkin yang menonton live kita pada malam ini, rakan-rakan kita yang sedang diuji dengan pandemik ataupun COVID-19, mungkin berada di pusat-pusat kuarantin. Tuan-tuan sakit, saya nak sebut Nabi SAW sebut, wadawu mardakum bis sadaqah. Dan ubatilah orang yang sakit itu dengan bersedekah. Bukan saya kata tuan-tuan, bukan saya kata. Nabi SAW sebut, ubatilah orang yang sakit. Mak kita sakit di kampung, ya Allah. Aku duduk di bandar, ya Allah. Aku dengar hari ini, ya Allah. Di kampung pun dah ada kes COVID, ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Buka telefon, transfer online, ya Allah. Aku nak bagi wakaf RM10 contoh. Aku nak bagi wakaf RM20, ya Allah. Atas nama mak aku, atas nama ayah aku. Bagi, ya Allah. Berkat wakaf aku ini, berkat sedekah aku ini, ya Allah. Malam ini, ya Allah. Aku minta engkau peliharalah mak aku, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya usaha, tidak ada daya kekuatan. Kuasa kita untuk kita berjaga semua ni melainkan Allah. Ya Allah, mak aku sekarang ni duduk dalam ICU, ya Allah. Duduk lawan dengan COVID, ya Allah. Aku wakaf atas nama mak aku, ya Allah. Kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, anak aku, ya Allah. Kau sembuhkanlah, ya Allah. Minta, tuan-tuan. Ini Nabi ajak kita. Saya sendiri inilah sebagai saya nak suntik semangat. Bukan kita nak cerita kebaikan, Datuk. Kita ditegah untuk menceritakan kebaikan. Tetapi saya nak cerita ni bukan demi Allah, bukan untuk riak, bukan untuk saya nak banggakan diri, sebagai satu perkongsian, sebagai satu motivasi.
Saya setiap hari tuan-tuan, saya akan bersedekah. Yang pertama dekat tabung yayasan saya sendiri. Saya akan bersedekah setiap bulan. Setiap hari. Saya akan sedekah dan nama saya. Sesedekah dan nama anak saya. Sesedekah dan nama isteri saya. Sesedekah dan nama mak saya, ayah saya. Istiqamah. Istiqamah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik amalan tu ambil yang pertengahan. Untuk apa dia? Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Daripada mara bahaya ni. Sambil kita beramal dengan doa apa semua. Dan saya minta tuan-tuan, amalkanlah. Dan sebagai penutup Datuk, cukuplah dekat ni dulu. Saya nak sarankan kepada seluruh umat Islam, mungkin tuan-tuan boleh cutkan kita punya video nanti ni. Saya nak minta kepada seluruh umat Islam, setiap hari jangan tinggal dua amalan ni. Yang pertama, setiap pagi tuan-tuan bangun tidur, tuan-tuan nak semayang subuh apa semua, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Saya dapat ijazah daripada guru saya, dia suruh tambah wa huwas sami'ul basir. Ni saya nak minta kepada seluruh umat Islam dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dalam kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak, amalkan amalan ini setiap hari. Amalkan amalan ini setiap hari. Yang pertama, bangun tidur 3 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang guru saya bagi sambung wa huwas sami'ul basir. 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. 2. 3. Baca 4 qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. 1 surah al-kafirun. Qul huwallah 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun ni sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Suratul Fatihah 3 kali. Ini amalan yang diberikan oleh guru saya untuk mencegah segala wabak, segala penyakit yang berbahaya daripada kena kepada kita. Ikhtiar kita. Ini vaksin daripada kerajaan Allah. Ini vaksin daripada kerajaan Allah. Nabi ajak kita, ulama ajak kita, Al-Quran ajak kita. Ini adalah vaksin daripada kerajaan Allah. InsyaAllah amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita semua. InsyaAllah minggu depan kita mulakan untuk infak secara ramai-ramai kepada Anjung Husnul Khatimah. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Para penonton ya. Bagaimana yang tersebut di awal-awal tadi tuan-tuan ya. Kita rasa we were mesmerized oleh Ustaz Ahmad Usam, tuan-tuan dan puan ya. Daripada awal tadi sampailah sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan dia. Tenaga dia, kebolehan dia, kemampuan dia mengulas Al-Quran, mengulas hadis dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan mengemukakan tuan-tuan, mengemukakan beberapa perkara yang agak baru tuan-tuan. Misalnya nak jadi pemimpin ke dalam peringkat mana pun, dalam kedudukan apa pun, pintar dan benar. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul berikan perhatian kepada pintar dan benar dalam kedudukan apa pun, tuan-tuan menyelamatkan diri tuan-tuan. Tuan-tuan menyelamatkan masyarakat, tuan-tuan menyelamatkan umat, tuan-tuan menyelamatkan negara, dan akhirnya tuan-tuan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan akhirnya jangan lupa tuan-tuan dan puan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jangan lupa buku-buku yang 3 serangkai itu, dan jangan lupa tuan-tuan 26 hari bulan Jun nanti insya-Allah webinar ataupun bengkel ataupun workshop namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Percuma tuan-tuan, percuma. Daftarlah. Bagikan nama tuan-tuan, bagikan nombor telefon tuan-tuan, bagikan adres tuan-tuan dan puan, alamat tuan-tuan dan puan kepada kami tuan-tuan dan puan. Insya-Allah nombor-nombor telefon boleh dapat tuan-tuan dan puan, boleh dapat. Tuan-tuan pergi kepada website kita, pergi kepada Facebook kita, pergi kepada apa saja tuan-tuan, social media kita. Kita ada Twitter, kita ada
kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Facebook. Tuan-tuan boleh pergilah insya-Allah untuk mendapatkan nombor-nombor telefon dan menghubungi kami terus, tuan-tuan dan puan. Aku bercakap itu minggu depan, tuan-tuan. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan, tuan-tuan. Hari Rabu, tuan-tuan. Hari Rabu minggu depan, hari Rabu malam Khamis pukul 9.15 malam bersama sekali dengan Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Syekh Badarudin, mantan mufti Kerajaan Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan kita lagi. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua, khusus terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Usam yang bersama-sama kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.